Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Ahlan Ya Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Baik, kita bersama dengan Ustaz Don Daniel pada petang ini, insya-Allah, dengan slot kedua dalam Ahlan Ya Ramadan. Dan slot kita pada petang ini bertajuk Imposter Among Us. English, Ustaz. Alamak. Imposter Among Us. Tapi kita Jadi cakap dalam bahasa Melayu, I am insya-Allah. going to speak in English No or in problem. Malay. No problem. Ini kita nak cakap pakai mask kan buka? Ikut keselesaan Ustaz je. Ini kalau cakap lama-lama makan ni mask. Tak puas lagi, tak apa, Ustaz. Tak apa, kira siapa cakap dia buka lagi. Betul, insya-Allah. Okey. Okey, kita ucapkan tahniah kepada pengajar program kita pada hari ini, iaitulah Philandio, Niat Edutainment, Launch Good, dan tidak dilupakan pada penyumbang kita iaitu Hasif Industries dan juga rakan-rakan kolaborasi Sri Al-Huda, Cinta Gaza Malaysia CGM, dan juga Muslim Volunteer Malaysia MVM. Untuk maklumat anda juga, sumbangan yang anda sumbang pada hari ini akan ditayangkan di skrin. Anda tengok skrin telefon anda. Sekarang jumlah yang kita ada setakat ni sudah alhamdulillah RM15,973. Dan ini adalah sumbangan yang anda boleh buat melalui launchgood.com. Baik, kita akan tunjukkan kepada anda kaedah untuk bagaimana anda menyumbang di launchgood.com, insya-Allah. Baik. Dia ada kaedah dia untuk mendaftar di Launchgood ni. Nanti dia akan keluar di skrin telefon anda. Baik, ni macam mana untuk anda menyumbang di launchgood.com. Pertama sekali anda kena buka di website launchgood.com/teamAYR. launchgood.com/teamAYR. Kemudian anda klik automate your giving. Tekan klik automate your giving tu. Kemudian seterusnya dia akan keluar, pilih jumlah sumbangan anda untuk setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kita memang digalakkan untuk menyumbang bulan Ramadan, Ustaz, kan? Jadi tak payah pening-pening kepala cek tabung. Online saja. Online saja. Betul. Okey, betul. Dan boleh menderma serendah RM5. Serendah RM5. Kalau rasa nombor 5 tu besar, kita boleh kecilkan jadi USD 1 sehari. USD 1 sehari. Baik. Boleh klik jumlah anda, lagi banyak lagi bagus. Baik, kemudian boleh pilih kaedah untuk pembayaran, sama ada melalui kad kredit ataupun kad debit. Dan yang keempat, anda kena isikan butiran diri anda. Dan seterusnya yang terakhir adalah tekan confirm apabila selesai mengisi butiran kad anda. Dan yang kelima, nanti dia akan tandakan sepanjang 30 hari Ramadan. Maksudnya bila anda dah sumbang RM5 ataupun 1 USD, dia akan potong automatik selama 30 hari. Maknanya kita tak payah fikir nak cari tabur, nak bawa duit, pecahkan duit ke apa. Memang dia dah potong setiap hari. Sedekah kita akan dikira setiap hari sepanjang Ramadan. Dan dia akan tanda berapa hari lagi baki Ramadan dan sumbangan yang kita akan sumbangkan. Baik, itu sahaja untuk kaedah menyumbang bersama dengan Launchgood dan bersama dengan program kita pada hari ini. Teruskan menyumbang, kita akan tengok jumlah skrin kita itu, berapa jumlah yang terpapar. Dan kita harapkan biar habis forum kita petang ni, berapa Ustaz anggarkan agak-agak? Tak boleh, tak tahu. Boleh anggarkan? Tak boleh, tak tahu. Kita target lagi banyak lagi bagus, Ustaz. InsyaAllah. Insya orang dengar kita cakap, orang jadi meluat dengan kita pula dah. Minta duit pula dia ni. Itulah pasal takut. Betul. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, tengok pada poster asal kita, sebenarnya kita 3 orang patutnya panel bersama kita hari ni. Mana lepas ni? Alhamdulillah, yang bersama dengan kita pada petang ini, insya-Allah, iaitulah yang dah bersama Ustaz Don Daniel Biajid, yang tak perlu diperkenalkan lagi. Alhamdulillah. Saya dibeli cap Ustaz tu. Alhamdulillah, ya Allah. Sekejap lagi kita selesaikan kat belakang. Baik. Kemudian panel kita yang kedua yang masih dalam perjalanan, insya-Allah kita doakan Amin. semoga Amin. Selamat perjalanan dia, iaitulah Imam Muda Ashraf. Amin. Dan sepatutnya bersama dengan kita hari ini adalah Ustaz Yaakob Yusra. Betul. Tapi kita doakan dia, sebenarnya isteri dia di hospital sekarang dalam proses nak melahirkan anak dia. Oh ya Allah. Dia dah sampai sini tadi, dia terpaksa bawa isteri dia ke hospital. Jadi kita doakan semoga Allah Taala mempermudahkan berikan urusan kebaikan. dia. Amin ya rabbal alamin. Amin Lahir ya anak rabbal selamat, alamin. mak selamat, semua selamatlah. Amin ya Rabb. Baik, slot Imposter Among Us in Baik. Ramadan. Baik, apa imposter ni? Apa dia? Imposter ni selalu orang sebut macam orang yang berlakon. Imposter. Oh.
maknanya penyamar lah. penyamar, betul. Baik. Dalam bulan Ramadan dia macam puasa. Macam orang yang berpuasa tapi dia tak puasa Allahu sebetul-betulnya. Akbar. Ini mungkin yang Nabi SAW sebut, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Allahu Akbar. Pengurusi pun pandai cakap Arab, baca hadis juga, Masya Allah. Dia apa nama? Dia jadi nampak puasa tapi tak makan tak minum saja. Tapi Betul. yang lain-lain dia tak jaga mata, tak jaga Betul. semua kan. Jadi hari ni kita nak belajar apa sepatutnya yang kita buat sepanjang Boleh Ramadan, my brother. insya-Allah. No hal my brother. Baik. Okey. Kita punya forum pada hari ni ada 3 pusingan, insya-Allah. Alright. Jadinya kita bagi setiap Sampai TKO lah. sampai TKO. TKO, alright. Sampai bunyi loceng. Ting Ting cantik. Okay. Alright, baik. Kita ada 3 pusingan dan setiap panel kita beri lebih kurang 15 minit, insya-Allah. Tapi sebab tak ada panel, ada seorang ya. Seorang aja Ustaz Malu dah kasi TKO. Okey, dan tuan-tuan penonton sekalian boleh juga tanya soalan, komen dekat page masing-masing. Nanti kita akan bacakan soalan tuan-tuan di akhir program kita pada petang ni, insya-Allah. Atau dia kalau dia available dengan soalan, tanya terus aja lah. Tanya tu pun boleh juga. Alright, okey, baik, okey. insya-Allah. Baik, kita terus ke round pertama tanpa kita buang masa, insya-Allah. Boleh. Soalan untuk Ustaz Don. Apakah dalam Ramadan ni kita kan banyak amalan soleh yang kita boleh buat? Betul. Bagi Ustaz dengan ilmu yang Ustaz ada, apa agaknya amalan yang paling afdal yang kita boleh buat pada bulan Ramadan ni? Paling afdal sekali yang mungkin yang lain-lain dia tak sempat, apa yang dia paling utama sekali yang dia kena buat? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kira buka agak no. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ramadan adalah satu bulan yang mulia. Ramadan adalah satu bulan yang agung. Ramadan adalah satu bulan yang berkat. Ini adalah kategori yang Nabi letak. Maknanya bukan kita letak. Jadi Nabi kata, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Hai sekalian manusia, telah dimuliakan ke atas kamu dengan kedatangan bulan yang azim, bulan yang power, bulan yang mubarak, berkat, bulan yang berkat Nabi sebut. Jadi sudah pastilah bulan ini dia ada amalan-amalan yang digalakkan supaya kita dapat keseluruhan apa yang ada dalam bulan ini. Jadi Nabi sambung hadis Nabi kata, fihi, pada bulan itu, lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Nabi tak kata hampuluh nak tu dulu. Tapi Nabi nak bagi tahu, kata mulianya sebab dia ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan yang hang tak akan dapat dalam bulan yang lain. Hatta bulan yang Allah kategorikan sebagai arba'atun hurum. Allah kata, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bagi Allah ada 12 bulan sejak azali, dan daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang haram, yang mulia, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Keempat-empat bulan ni tak ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi SAW, tak ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi bulan Ramadan hadir,
padanya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita sebagai orang Islam beriman, kita kena ada target kita. Okey, aku nak Lailatul Qadar. Kita ada aim kita. Jadi nak pi kepada aim kita, kalau kita ikut apa nama kita ni, apa? Filendio. Filendio. Oh, ya, sempoi Filendio. Dio yang saya tahu ni minyak wangi ya. Hak Dio tu, sempok tu kan. Ini Filendio. Alamak. Okey. Macam Filendio. Kita target 15,000 yang ada lah ni, kita nak up bagi jadi sampai mungkin 30,000 sepanjang kita bercakap ni. Contoh. InsyaAllah. Sepanjang kita bercakap ni, dia nak pi sampai sana tu, kita ada aim kita, tapi kita ada benda yang kita kena buat. Dia tak boleh kata-kata 30,000. Oi, dapat 30,000. Dia tak ada. Dia mesti kena ada usaha dia. Yes. So sama juga macam bulan Ramadan, Nabi letak dekat kita padanya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah pasti orang yang waras akalnya, waras pemikirannya, sahih hatinya, bila dengar ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dia akan mula tergambarkan, andai aku dapat malam tu. Betul? Betul. Memang tu yang kita kejar. Yes. Betul. Kalaulah orang yang hatinya kotor, yang dia tak ada pemikiran yang waras, bila orang habaq kata ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, kamu dapat malam ni seumpama kamu beribadah 83 tahun atau lebih. Sebab dia kata lebih baik daripada 1000 bulan, boleh jadi 2000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan. Faham? So dia boleh jadi macam seolah-olah beratus tahun kehidupan kita, kita boleh dapat hanya dengan satu malam beribadah. Jadi kalau orang yang hatinya tidak sihat, tidak waras pemikiran dia, dia akan rasa macam sama aja macam malam lain. Nampak tak? Tak ada apa pun. Tak ada apa, hampa duk kejar apa? Aku tengok bangun sama ya, bukan ada pokok tunduk sujud, pokok jatuh rebah, matahari tiba-tiba tak mau menyala, tiba-tiba bintang mai jatuh kat bumi. Tak ada apa. Ada geng yang tunggu-tunggu macam tu. Tak tunggu tu sebagai tanda tak apa. Tapi dia kata benda tu tak berlaku. Jadi apa yang hampa kalut sangat ni? Ni kita orang panggil relax tak bertempat. Relax tak bertempat. Relax tak bertempat. Yang ni orang panggil kacau. Dia ni kacau. Jadi kalau orang yang sihat waras, bila dia dengar Nabi baca khutbah di ujung bulan Syaban, Nabi kata apa? Hai sekalian manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang mulia, bulan yang berkat, padanya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mereka sudah pasti kata, yes, aku nak malam tu. Jadi macam mana cara dia? Kaedah dia apa nak buat tu? Yes. Bila kita kata apa amalan yang afdal, apa yang Nabi sarankan lah yang terbaik, betul? Betul. Jadi Nabi sambung hadis tu, Nabi kata apa? Siangnya diwajibkan berpuasa. Ni kena jaga. Sebab ni agenda utama. Ni jangan jadi imposter tadi. Iya. Jadi inilah agenda utama. Jangan kita nak kejak malam Lailatul Qadar, kita tinggal puasa. Ada orang mai semayang tarawih tapi tak mau puasa. Kita jadi tak faham. Kita jadi tak faham macam mana dia boleh buat sunat wajib, dia tak mau buat. Ada juga yang puasa tapi tak solat. Aduh, tu pula sebab dia puasa tapi tak mau sembahyang. Tak mau sembahyang. Wahal perintah tu sama. Perintah aqimis solah dengan perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sama. Dia jadi macam mana depa ni fikir kan. Tapi nak bagi tahu kata, untuk nak dapat Lailatul Qadar, Nabi letak dulu syarat dia. Syarat dia mesti kena puasa. Mesti kena puasa dulu. Puasa mesti wajib. Maksud dekat sini bukan orang perempuan yang haid. Orang perempuan yang haid, ibu ni, isteri Ustaz Yaakob. Kan dia lahirkan anak, dia ada wiladah, dia ada nipas. Habis kan? Habis tak boleh puasa lah tu. Pantang pula lagi kan. Sebulan ni jadi Ustaz Yaakob akan berpuasa 3 bulan berturut-turut. Ataupun 2 bulan berturut-turut lah. Mana boleh? Ni dah masuk Ramadan. Betul. Lepas tu Syawal puasa lagi. Selamatlah kata dekat dia. Ya Allah, selamatkanlah Ustaz Yaakob. Amin ya rabbal alamin. Saya kena dah. Saya Rajab, Syaban, Ramadan. 3 bulan tu. Aku puasa awal lagi daripada orang lain. Sebab isteri saya lahir anak baru ni. 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, tahniah Ustaz. Baby boy. Jadi dah puasa dah 2 bulan betul-betul. Baby anak yang keberapa Ustaz? Anak yang keempat. Alhamdulillah. Baby boy semua. Baby boy. Anak saya semua hero. Pewaris takhta tu.
Sebelum nak waris kena angkat keranda aku dulu. Hampa tak angkat keranda aku siap hampa, aku hidup balik, aku terajang hampa. Allahu akbar, melawak Kita Ustaz. balik tadi. Kita Macam mana nak Baik. amalan tu tadi kan? Nah, jadi kan apa syarat pertama? Mesti puasa dulu. Puasa. Jadi oleh itu kita nak ajak semua orang pada hari ini puasa kena sungguh-sungguh dulu. Kena azam nak puasa sungguh-sungguh dulu. Kena pasang niat daripada hari ini aku nak puasa lebih baik daripada tahun lepas. Tahun lepas hampa bagi alasan kata tak ada mayang tarawih apa semua tak syok. PKP. PKP bagi alasan macam-macam. Lah ni mayang tarawih dah boleh dah. Betul. Bazar Ramadan dah boleh. Market semua dah boleh buka. Jadi tak ada alasan lagi nak bagi alasan kata tak boleh puasa buruk daripada yang tahun lepas. Jadi kena azam, kita dua pun sama kena azam. Kita nak puasa lebih baik hari ini, lebih baik kita nak puasa kali ini daripada yang sebelum ni. Itu yang pertama. Jadi macam mana nak puasa yang bagus supaya jangan jadi Imposter. Aiwah, tamam. Macam mana kita tak mau jadi impostor? Nabi habaq dalam hadis. Baca balik hadis tadi kah? Kam min saim laisa lahu min Awak laju sangat, pelan-pelan sikit. Kam min saim Kam min shaimin, berapa orang yang puasa? laisa lahu min siyami. Dia tak ada puasa dia. Tadi kata berapa orang yang puasa? Lepas tu kata tak ada puasa pula. Pasal apa pula dah? Jadi melainkan dia dapat apa? illa al-ju' wal 'atash. Dia hanya dapat lapar dan dahaga. Maknanya apa? Nabi tak iktiraf dia puasa. Tak kira tak puasa. Jangan kata Allah tu dah memang tak iktiraf awal dah. Nabi sendiri, okey. Nabi sifat dia melaknat tak? Tak lah no. Nabi tak melaknat orang. Nabi suka bagi fake hope tak? Tak. Nabi bagi Itu bahasa hari ni lah, fake hope. Fake hope, Bahasa hari ni. bagi Nabi janji yang pasti. Nabi bagi good vibe, positive vibe. Nabi bagi. Tapi bayangkan orang macam Nabi yang sentiasa bagi good hope, good vibe, positive vibe untuk orang yang macam ni, Nabi kata dia ni tak ada puasa. Kecuali lapar dan dahaga. Pasal apa? Siapa dia mereka ni? Buka pula hadis yang lain. Hadis lain Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala, Nabi kata, apa dia? Ayat tu macam mana? Man lam yada' qawla dzur. Siapa yang tak boleh tinggal perkataan kotor. Perkataan kotor ni termasuklah perkataan lucah. Kan lah ni kan semua orang boleh buat perkataan lucah, betul tak? Perkataan lucah banyak Kadang bahasa isyarat pun jadi. Bahasa isyarat pasal perkataan kalau ni nak pick up line kan. Apa dia panggil istilah dia apa? Pick up line kan? Pick up line lah. Apa lagi dia panggil apa? Pick up line lah. Pick up line, mengayat. Mengayat. Lepas tu ataupun ni orang duk buat lawak, double meaning. Mau tu perkataan lucah lah. Tak boleh. Jadi termasuk dalam malam yadak qaula dzur tu, siapa hak tak boleh tinggal perkataan kotor, perkataan lucah. Lepas tu perkataan kotor ni siapa dia? Mengumpat. Ingat tak ketika mana Siti Sofiyah isteri Nabi no? Sallallahu alaihi wasallam. Kita bila cerita keluarga Nabi, kita kena faham, bukan kita nak belajar untuk hina. Okey? Kita dengar cerita keluarga Nabi menjadi pengajaran kita. Sebab mereka semua adalah ahli syurga dan Allah ampun dosa mereka. Jadi kenapa kita nak belajar daripada mereka? Kerana kesalahan yang mereka buat itu bukan satu benda untuk menghina mereka. Sebaliknya pengajaran untuk kita. Faham? Ni kita tak mau orang dengar cerita pasal ahli keluarga Rasulullah. Dia guna ayat tu. Keluarga Nabi pun 2 kali 5. Hang cakap sopan sikit. Dia bukan 2 kali 5 bang. Jangan silap. So saya utarakan terlebih dahulu dia punya batasan kita. Okey. So suatu hari Siti Safiyah radhiyallahu anha wa ardaha, ibu kita lah Ummul Mukminin, isteri Nabi, mai rumah Nabi masa tu Nabi ada bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan Siti Safiyah ni untuk pengetahuan tuan-tuan semua, dia pandai masak. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Aiwah, pandai sungguh lah moderator ni. Bapak dia Huyai itu ketua Yahudi kan? Aiwah, tamam. Sofiyah binti Huyai. Betul. Hebat lah. Sikit-sikit boleh lah. Semoga Allah jadikan abang alim. Amin. Amin. Jadi dia orang Yahudi. Jadi Nabi kahwin dengan dia, dengan ibu kita ni untuk mengeratkan hubungan dan menunjukkan kata kami bukan tak suka ke hampa sebab hampa Yahudi. Kami tak suka ke hampa sebab hampa menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Kalau hampa sembah Tuhan yang sama dengan kami sayang, fall in love dengan hamba. Siap boleh kahwin lagi. Betul.
Nabi kami sebaik-baik manusia kahwin dengan hamba punya wakil. Kan? Betul tak? Betul. Siti Sofiyah binti Huyai. Jadi dia pandai masak. Ibu kita ni pandai masak ni, ibu yang lain ni. Jadi ibu kita ni main rumah Nabi, tunjuk dekat Nabi hidangan. Lepas tu dekat rumah Aisyah. Rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Jadi Nabi ambil makanan Siti Sofiyah. Kemudian okey, Siti Sofiyah beredar. Dia macam seolah-olah macam abang ni makan abang saya masak abang makan. Nabi pun terima kasih sebab Nabi suka. Nabi mau masuk rumah. Siti Aisyah tanya, siapa ramai tu? Dia kata Sofiyah lah. Sofiyah ni lah. Dalam hadis dia tak sebut tahu apa Siti Sofiyah kata. Ulama syarah bagi tahu apa maksud dia. Jadi saya cerita maksud dulu. Jangan salah faham maknanya dalam hadis sebenarnya tak cerita apa yang Siti Aisyah kata. Tapi kita mesti nak tahu apa yang dia kata kan. Sebab Nabi lepas tu macam ada bagi teguran kan. Jadi Siti Aisyah mengata kepada Sofiyah, kenapa dia ni suka duk main? Dah lah pendek. Dia pergi kata macam tu. Siti Sofiyah. Siti Sofiyah ada rendah sikit. Rendang. Orang panggil rendang. Dia kata siapa? Dah lah pendek, kemetut. Dia kata lagu tu. Apa Nabi jawab? Nabi kata, ya Aisyah. Tapi saya sampai hari ni walaupun dah 10 tahun saya kahwin, susah nak jadi macam Rasulullah. Rasulullah bila dia tengok benda negatif, dia boleh layan dengan sangat positif. Especially kalau wife Nabi bertindak negatif kan. Wife Nabi bertindak negatif. Nabi boleh bagi positif. Saya macam Allahu Akbar. Macam mana? Payah sebenarnya. Kan kalau isteri kita kata lagu tu kan. Tambah pula dia kata kat isteri kita yang lain contohnya. Kita mesti akan apa you duk kata kat orang ni, duk buat kan, kita mesti macam tu. Nabi steady, Nabi boleh kata, ya Aisyah, kamu tahu tak perkataan yang kamu kata tu kalau dicelupkan dalam 7 lautan pun lautan akan jadi kotor. Masya-Allah. Deep sungguh dia punya. Yes, Nabi siap dah lah boleh berfalsafah. Lepas tu guna lagi perkataan yang orang kata apa, bahasa kita panggil apa, bahasa Melayu panggil apa kalau yang berbunga-bunga ni? Bukan flora fauna, apa panggil apa? Hyperbola. Hang pasal bohong aku. Tu bukan penyakit ah. Metafora mengarut. Puak-puak ni tak boleh percaya. Metafora. Siap Nabi boleh guna metafora untuk nak jaga hati isteri Nabi, sedangkan dia buat salah. Sebagai seorang Nabi patut tegur. Mana teguran tu rasa macam tak terasa. Betul. Hebat, luar biasa Nabi, luar biasa. Nabi kata, Aisyah, perkataan yang kamu kata ni kalau masuk dalam laut pun laut boleh jadi kotor. Tak boleh suci dia. Jadi saya jadi macam orang kata apa, macam apa perkataan kotor yang kata siapa yang tak boleh tinggal perkataan kotor ni apa dia? Mengumpat orang. Mengata orang. Bila kita jadi lagu tu, maka kata ulama, kata-kata Nabi apa dia? Untuk orang yang macam ni, Allah tak mengharapkan puasa daripada dia. Allah tak harap puasa daripada dia. Jadi seolah-olah puasa ni kita nak abang kata dia nak jaga kita punya peribadi. Jadi sebab tu puasa kena sungguh-sungguh dulu. Baru boleh dapat yang lain. Ini satu, kalau tanya apa yang paling afdal? Jaga puasa elok-elok. Malam sembahyang tarawih. Baru boleh dapat Lailatul Qadar. Iya. Jadi kita sebenarnya ingin mengalu-alukan sebenarnya kedatangan sahabat kita. Ahlan wa sahlan. Kau macam mana? Kita ni dulu kah? Kita terus dulu kah? Kita kena bagi laluan dulu. Okey, bagi laluan dulu. Ustaz boleh kita bersambung point seterusnya tadi. Boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi. Tadi kita kata pertama puasa mesti betul dulu. Betul. Dapatkan khairul min al-fisyah. Betul. Baik, yang kedua lepas jaga puasa, mulut jaga. Tu puasa lah tu semua tu. Orang tanya, macam mana tahu kata puasa ni bab cakap mah? Macam mana tahu kata puasa ni kena jaga cakap, jaga peribadi. Kita belajar daripada Siti Maryam. Dalam surah Maryam, ketika mana Siti Maryam dapat Nabi Isa, kan dia tak tahu nak cerita ke orang macam mana kan? Macam mana dia nak abang kata roh tiup-tiup, tahu dia mengandung. Dia tak tahu nak cakap lagu mana. Allah kata dekat dia, faquli, katakan olehmu, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Apa dia? Dah ada perkataan saum kat situ. Aku bernazar untuk puasa. Aku tak mau bercakap dengan siapa. Puasa dengan bercakap ni cukup ngam.
Menahan diri dari bercakap kotor apa semua, itulah puasa sebenarnya. Jadi kalau kita kata kita berpuasa, sebab tu kalau dalam hadis lain Nabi kata kalau ada orang ajak kita bergaduh, habaq kat orang tu, inni shaim, aku puasa. Aku tak boleh. Jadi kalau puasa mulut jahat, bukan puasa. Habis pahala. Yang paling kita takut, kita sebut tang sini je. Cumanya kalau boleh diubah-ubahlah. Especially kalau ada program-program TV ke yang mana yang yalah bulan puasa tapi duk pi mengata orang apa semua, kalau boleh hentikan. Betul. Sebab nanti kalau tidak, kita tak dapat pahala puasa, hak orang dengar pun sama-sama dapat sekongkol semua sekali. Share lagi. Yang tu lagi banyak. Lebih baik dia share kita punya Filandio. Untuk sama-sama meningkatkan kita punya. Ustaz dah naik dah Ustaz, dah 16,000. Alhamdulillah. Maknanya percakapan kita orang tak meluat dengar. Alhamdulillah. Okey, kita nak ke mana dulu? Ada lagi sebenarnya amalan-amalan. Kita akan sambung nanti selepas ni insya-Allah. Jadi apa dia? Pertama, puasa, jaga sungguh-sungguh cara dia, jaga cakap, jaga semua perbuatan. Tambahlah pilah lagi satu. Malam sembahyang tarawih. Jangan tinggal. Siapa yang bangkit sembahyang tarawih daripada malam pertama sampai malam 30, confirm dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti rehat sebentar dan kita akan sambung selepas ni. Dan alhamdulillah telah datang panel kita yang kita tunggu-tunggu tadi. Jom. Jauh Betul. Dua marhalah. Okey, baik. Alhamdulillah kita teruskan kepada soalan kepada panel kita seterusnya. Tadi alhamdulillah Ustaz Don dah bagi jawapan yang cukup, kita rasa mudah untuk kita faham, iaitulah pertama sekali untuk elakkan diri kita daripada jadi salah seorang daripada imposter dalam Ramadan. Yang pertama sekali kena jaga puasa tu dan juga jangan tinggal tarawih. Baik. Apa khabar Ustaz Ashraf? Tanya khabar dulu, lupa tanya khabar tadi. Masih. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Siap walafiat. Alhamdulillah. Daripada mana tadi Ustaz? Jauh Jauh. Jauh lah. Sini kat mana sini? Sini dah Kajang dah. Oh Kajang. Jauh. Dah daerah lain. Cara. InsyaAllah. Baik Ustaz. Okay, baik. Kita hari ni bincangkan tentang imposter among us. Imposter ni adalah orang yang dia macam puasa tapi dia tak berapa nak puasa. Dia puasa tapi mata tak jaga, mulut tak jaga. Jadi dapat lapar dan dahaga saja. Jadi hari ni kita nak bincang macam mana untuk mengelakkan diri kita daripada orang yang imposter ni saja. Nampak macam puasa tapi dia tidak puasa. Dan ni kalau tak cakap pakai mask. Kalau cakap kena buka mask lah. Ni SOP baru no. Okey baik Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu gambar kita kan? Tu gambar kita. Itu live kan? tu. Kena berhenti sikit nampak perut. Okey baik. Alhamdulillah Ustaz Hasbullah kita dan juga sahabat saya Ustaz Don Daniel. Cerita kita tadi tentang orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa. Betul. Yang kita nak tanya ni macam tapi dia tak tanya soalan lagi kan? Ustaz dia tanya dulu. Itu cerita. Dia cakap tadi tu orang habaq tajuk. Sebab kan Ustaz tak main tadi. Jadi kita terpaksa dah cerita dulu. Kupas dah. Okey baik Ustaz. Soalan ni yang diberi ni. Baik. Apakah peranan Ustaz sebagai seorang bapa dan suami, maksudnya dalam menghidupkan Ramadan dalam keluarga Ustaz? Macam mana? Ramai orang yang dia tahun lepas ramai orang jadi imam tarawih kat rumah, paling ramai sekali dalam sejarah. Jadi tahun ni kita nak jadikan Ramadan paling baik. Jadi apa peranan yang kita perlu lakukan sebagai seorang bapa dan juga suami tadi untuk hidupkan Ramadan dalam keluarga kita? Tahun lepas tu kira macam Ustaz Don cakap lah kan. Tahun lepas tu ramai orang cita-cita lama dah. Dia tengok Tok Imam baca sedap kan. Dia kata tapi tahun lepas lagi best. Tengok Tok Imam baca sedap, habis semayang boleh peluk Tok Imam. Sebelum ni geram dah tapi tak dapat peluk. Kan? Tahun ni jangan buat pasal. Tak dapat pasal. Sama macam Ustaz Don dia jadi imam, dia berkata dia geram nak peluk makmum. Terlepas boleh peluk makmum kot. InsyaAllah. Jadi insyaAllah tahun ni saya ingat saya tak kira lah siapa pun, bapa ke, suami ke, isteri ke Ustaz Don. Kita ada tanggungjawab masing-masing lah. Kalau Nabi SAW dia mengikat kain, Syadul Milzar, Nabi ikat kain bagi syarat. Syarat kata tidak akan bersama dengan pasangan Nabi SAW dalam 10 akhir Ramadan. Tahun terakhir kewafatan Nabi 20 hari. Wa antum akifuna fil masajid. Bahkan Nabi, rumah Nabi yang share dinding dengan Masjid Nabawi sekalipun, Nabi tak balik ke rumah. Nabi hulak kepala Nabi, isteri Nabi tolong sikat rambut Nabi. Nak kata sikat rambut tu, dia sikat rambut nak bagi nampak kemas, tapi nak balik rumah tak mau putus pahala i'tikaf.
Dan ada ketika kata Aisyah, Nabi bukan setakat Nabi bangun seorang, tapi Nabi bangun dan kejutkan kami. Ada cara. Kadang-kadang Nabi SAW diriwayatkan dia ambil sedikit air, dia renjih kat muka. Nak menunjukkan dia ajak sekali anak beranak, jom kita bangun semayang. Sebab man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, sebahagian riwayat man qama lailatul qadar. Siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, Allah ampun dosanya yang lepas. Jadi kita pun nak buat macam tu lah. Paling kurang Ustaz Don saya ingat lah tahun ni ya. Tahun lepas kita ada kempen dah, tapi tahun ni kena cakap juga. Sebab kadang-kadang ni kita masjid nak pergi sembahyang tarawih pun kena isi orang juga kadang. Sebab dia kata takut ramai sangat. Jadi kita ada had dia. Jadi kalau boleh tu paling kurang dekat rumah kita pun kena ada lebih kurang macam surau juga. Sudut tu, mihrab ke, musalla ke, tak kira lah nama apa pun, paling kurang dalam rumah ada suasana. Saya ingat dulu Ustaz Don, kan mak tahfiz boleh cuti panjang-panjang ke tak boleh? Betul. Ramadan. Tak kira lah bulan Ramadan kau. Kalau mak tahfiz dia cuti panjang ke ataupun cuti dia kena pendek-pendek. Pendek lah kita. Ustaz Don dia tahu lah. Dia mengajar tahfiz kat kuis. Kami mengaji dulu, kalau tinggal saja mahat tahfiz, balik rumah cuti 3 minggu ke 2 minggu ke, masuk balik tasmik confirm lupa. Betul tak? Harui. 2-3 minggu je tu. Confirm lupa. Hanyut. Betul tak Ustaz? Mesti. Tanyalah mana-mana guru tahfiz pun kalau masuk balik mesti lupa. Dia jadi macam nak mengapai balik. Dia jadi macam mana? Tak pernah hafal Quran rasa. Lupa habis. Sebab apa? Sebab padahal dia mengapai Quran yang sama. Dekat rumah pun sama, dekat mak tahfiz pun sama. Tapi sebab suasana Quran tak ada dalam rumah kita. Yang tu masalah. Yang tu yang kita nak bawa suasana tahfiz ada dalam rumah. Sebab itu kita buat preparation dalam rumah kita waktu masjid tutup. Suasana masjid ada dalam rumah. Ta'lim kita kena ada. Pengajian baca hadis kena ada. Tak ada kuliah kita buka lah kitab buku agama baca. Kita semayang sunat di situ. Macam Nabi, Qabliyah, Ba'diyah dekat rumah. Kita Ba'diyah, Qabliyah apa pun tak ada kan kadang-kadang. Kita buat satu ruang. Di situ sejadah Ustaz. Macam Ustaz Don dia bubuh lah sejadah baldu ke, sejadah apa ke, sejadah duduk ke, kursi belakang macam-macam nama sekarang. Dia bubuh papan rehal kat situ, dia letak kitab hadis kat situ, dia letak buku gambar Ustaz Don kat situ, dia letak kepiah kat situ, telekung-telekuk, semua dia letak kat situ. Supaya dia lalu saja dia nampak tu tempat aku dengan Allah. Baru beringat. Betul. Kita kat rumah ada tempat untuk hiburan, tengok TV ada, tempat makan ada. Tempat untuk Allah kita tak ada kat rumah. Betul ini bijak pandai dah ni. Okay, boleh bagi spend duit sikit lah. Boleh kot dah. Boleh. Baik, alhamdulillah. Itu tips yang kedua. Maksudnya kita kena ada suasana Ramadan dalam rumah tu kena hidup sendiri kan. Jangan kadang-kadang itulah kita tengok aduh mak ayah yang hantar anak ke tahfiz. Tapi rumah macam karaoke dah, rumah macam pawagam pun ada kadang. Betul. Jadi macam mana anak tu nak jadi hafiz Quran tu Pandai lah rumah ada karaoke. Oh ya. Rumah ada karaoke tapi ada suasana. Okey. Kan? Sebab guna untuk qasidah. Pandai Cover. Bagus. Okey baik, tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, teruskan menyumbang. Boleh terus sumbang mengikut QR code. Kita dah biasalah ni dengan QR code kan. Dulu QR code ni pelik sikit. Sekarang ni sejak ada My Sejahtera memang biasa dah kan. Betul. Boleh scan QR code di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun terus menyumbang ke nombor akaun Maybank Philandio Dian Berhad 562209640361. Dan alhamdulillah terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang. Sekarang jumlah sumbangan kita adalah sebanyak RM16,000 dan 73 sen. Alhamdulillah. Mana 73 sen pula dah? RM16,073. Ringgit. Masya-Allah. 73 sen pula dah. Sen tu yang tu bunga. Saya pun sambil cakap fikir siapa pula yang duk sumbang 73 sen. RM73, maaf. Allah Baik, kita akan Akbar. terus tunjukkan macam mana mungkin tuan-tuan dan puan yang baru menonton rancangan kita pada petang ini nak tengok macam mana kaedah untuk menyumbang pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan kena buka website launchgood.com/teamAYR. launchgood.com/teamAYR. Okey. Kemudian tuan-tuan akan keluar gambar skrin ni, tuan-tuan boleh terus klik automate your giving.
automate your giving. Okay, kemudian tuan-tuan boleh pilih jumlah untuk tuan-tuan menyumbang. Paling rendah adalah sebanyak RM5 sehari ataupun USD 1 sehari. Dan sumbangan ini akan dipotong setiap hari sepanjang Ramadan selama 30 hari. Dan seterusnya adalah tuan-tuan kena pilih cara pembayaran melalui kad kredit ataupun kad debit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kita terus ke pusingan yang seterusnya. Baik, kita kembali semula kepada Al-Fadhil Ustaz Don Daniel. Baik, Ustaz sebagai ikon agamawan, ikon Al-Quran lah kata, yang kita kata generasi baru ni belajar Al-Quran kebanyakan daripada Ustaz Don sendiri. Alhamdulillah, anak saya, isteri saya pun banyak tengok rancangan Ustaz di Astro Oasis. Baik, bagaimana untuk kita kekalkan, ni bulan Ramadan ni bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Macam mana kita nak kekalkan momentum boleh baca Quran ni istiqamah sepanjang Ramadan? Ada orang yang dia semangat tu minggu pertama, minggu kedua, betul minggu ketiga dia tutup balik, dia tak boleh istiqamah baik. Apa tips dia Ustaz? Apa tips dia tu? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya raikan, jatuh pula dah, kejut. Yang saya raikan Imam Buddha Ashraf sebagai rakan seperjuangan saya, Ustaz Imam Ashraf. Dan saya sangat bersetuju dengan apa yang Ustaz Ashraf sebut tadi. Termasuk tadi Ramadan, nak hidupkan Ramadan, kita sebagai ketua keluarga nak buat apa dan sebagainya, ataupun kita sebagai event, kita orang sewa rumah, kita sewa dengan kawan-kawan, orang bujang pun kena ada juga semangat-semangat begitu. Saya daripada apa yang Ustaz Ashraf cakap, saya tarik untuk nak jawab soalan ni juga, iaitu untuk menghidupkan Al-Quran, sama macam Ustaz Ashraf cakap tadi, mesti kena ada suasana. Create the environment first. Kena create suasana environment Al-Quran. Dan ingat, suasana Al-Quran dia tak boleh sama. Dia tak boleh pakai otak kita. Sebab ada orang bertanya, ada anjuran daripada Nabi untuk ada sudut ibadah dalam rumah. Perkara ni biasa berlaku dalam sirah nabawiyah. Ni kalau ni Ustaz Ashraf boleh perbetul lah kalau saya tak kenal. Ada seorang sahabat Nabi, dia nak buat sudut di rumah dia untuk dia semayang. Dia jemput Nabi untuk semayang dan Nabi semayang sunat duha, kalau tak silap saya, dekat situ, dekat rumah dia. Point dia ialah sahabat Nabi nak buat satu sudut dalam rumah, nak ambil tabaruk daripada tempat Nabi semayang di dalam sudut rumah dia tu, dia nak guna tempat tu untuk dia semayang dalam kawasan rumah dia. Maknanya apa? Ada usaha sahabat letakkan satu sudut dalam rumah dia? Ada. Dengan cara dia jemput Nabi, mai rumah, Nabi pilih tempat mana Nabi semayang, tempat Nabi semayang tu dia buat tempat semayang dalam rumah dia. Mana dari segi perbuatan memang ada, dan Nabi dalam ramai-ramai. Come on man. Nabi presiden good. Nabi Perdana Menteri good. Nabi apa lagi? Nabi penghulu kepada semua orang Islam ketika tahun 100 tahun yang pertama tu, masa zaman Nabi hidup tu, Nabi ketua segala-galanya. Orang Raja Najasyi, Raja Parsi, Kisra, Kaisar, semua mai jumpa Nabi. Tapi Nabi boleh luang masa pergi rumah sahabat Nabi. Maknanya apa? Jangan katakan saranan. Nabi tunjuk, Nabi punya apa? Support. Hang nak buat sudut dalam rumah hang, aku support hang. Walaupun kedudukan aku tak sepatutnya, aku patut hantar Abu Bakar, tolong Zat pergi settle masalah ni. Patutnya. Tapi Nabi sendiri pergi menunjukkan kata Nabi support orang yang nak buat sudut dalam rumah. Maka kita memang galakkan. Sebab ayah kami semua ada benda tu. Dalam rumah kami ada satu bilik, kami panggil bilik semayang. Memang bapa kami buat dengan kitab agama dalam tu, sejadah, semua macam Ustaz Ashraf sebut lah. Tapi sebab kami orang Pulau Pinang, tak tahulah kalau negeri lain macam mana, tapi kami punya suasana lah. Orang mana? Saya pun perasan, saya orang Selatan, orang Johor. Orang Johor. Orang Johor lagi kuat. Orang Johor, budak-budak Johor daripada awal dah masuk sekolah agama. Jadi apa yang kita nak bagi tahu, kata kalau orang tanya ada. Tujuan dia apa? Sudut-sudut ni tujuan dia apa? Untuk mewujudkan peringatan kepada kita. Tengok, tak semayang duha lagi. Tengok, tak baca Quran lagi, faham tak? Sebab benda tu duduk dalam rumah kita. Kita duduk pergi mana? Kita duduk lintas, kita duduk pergi mai, betul tak? Jadi build the environment. Create
the environment. Orang tanya, okey, macam mana nak buat environment Quran? So environment Quran yang pertama, bagi pasang dulu dengar bacaan-bacaan yang sedap. Janganlah pasang tu Syekh Mahmud Khalil Al-Ghusari. Memang orang akan tidur. Orang akan tidur walaupun itu bacaan terbaik. Betul. Bacaan terbaik Syekh Mahmud Khalil Al-Ghusari. Tapi pasang dululah Syekh Masyari. Nanti tengok macam Bagi orang seronok dulu. Bagilah seronok dengar dulu. Tengok Syekh Husairi macam nak ada orang meninggal pula punya kan. Kalau macam sekarang kan dalam TV pun dah ada haflah, dah ada geng-geng kita baca Quran. Semua pakat tarik bayati sedap-sedap. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dengar mula. Orang tanya, ada tak nama-nama lain? Syekh Masyari ada, Syekh Nainah ada, Syekh Basit ada. Siapa tu hak Mesir punya Syekh Mustafa Ibrahim Mustafa Ismail ada. Hak ni semua sedap-sedap ni. Hak jenis tarik kalau kita dengar ni. Wa qadha rabbuka alla. Kita dengar pun, oi, apa kita bayar meremang puluh. Kita Ni kami syok. berkembang ni. Ansar kalau gitu. Jadi pasang yang tu dulu. Jadi anak-anak pun kalau kita start pasang hari ni esok lusa dia nanti tanya, "Mama, pasal apa pasang lagu ni? Baba, pasal apa pasang lagu ni? Abati, pasal apa pasang lagu ni?" Kan kita nak Ramadan. Dia sini akan Teringat. jadi depa pun kalau nak buat apa-apa pun sebab bunyi Quran, dia tone down lah. Dia tone down lah nak main game apa Among Us ke apakah dia jadi slow down sikit duduk dengar bunyi Quran. Lepas tu malam baru wujud pula tadarus. Ambil Ustaz Ashraf cakap tadi. Buka kitab ta'lim, buka baca tafsir. Sonok tau abang. Okey, orang tanya, Ustaz bagi saranan dulu. Apa surah mula kami nak baca bagi ada vibe tu naik dalam rumah? Baca surah Yusuf. Baca surah Yusuf starting. Satu-satunya surah dalam Quran yang cerita daripada A sampai Z. Kalau Nabi Musa kena selak banyak surah. Kalau Nabi Muhammad kena selak banyak surah. Kalau Nabi siapa lagi yang hot shot lagi? Nabi Nuh banyak surah. Nabi Yusuf satu surah. Nama dia satu cerita daripada awal sampai habis. Tengah-tengah ada konflik, tengah-tengah perempuan nak goda dia, tengah-tengah tu dia masuk penjara. Saat lagi abang dia pi bawa adik dia kena tahan pula lah. Dia pula suruh depa bawa balik. Ayah dia tak percaya dengan abang-abang dia. Jadi macam sinetron. Mula dengan surah Yusuf dulu. Wallahu alam. Jadi apa jawapan kepada soalan tadi? Bina suasana. Saranan bukan. Support daripada Nabi untuk orang yang nak bina sudut dalam rumah. Yang ketiga, mula dengan pasang Al-Quran yang sedap dulu. Jangan pasang Syekh Mahmud Khalil Al-Ghusari sebab yang ni dia akan baca sangat detail. Bukan tartil lagi dah. Dia dah slow dah. Dia macam mana bacaan? Nak ngaji tajwid boleh lah. Macam mana bacaan Syekh Mahmud? Ashraf? Yasin wal Qur'anil Hakim. Macam ni aku tu. Anak dengar apa ni wah dia jadi cayak. Dia jadi cayak. Dia mau pasang macam Masyari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pandang Allah syok. Kena pula orang Melayu. Kena Orang Melayu ni dia memang suka macam tu. Sebab tu orang nak kata pasal apa orang Melayu ni macam nahwan kan. Macam orang tanya pasal apa orang Melayu takbir raya dia dengar sayu. Sebab memang Jaharkah. Dia bagi jaharkah. Dia bunyi-bunyi macam la ilaha. Orang Melayu suka. Orang Melayu baca baca yang tu dia kata sedap. Kata sedap. Kan baca contohnya nahwan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Balah balik ni atas. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Melayu syok dengar. Pasang yang tu dulu. Ikut test kita lah. Melayu kan. Jangan awal-awal pasang hardcore. Hardcore tu. Jadi salah strategi lah. Tak kena. Pasang hak yang steady dulu. Lengok dulu. Lama-lama. Sedap pula. Yang paling best dia, kalau kita ada anak kecil kan, nak tahu benda tu menyelinap masuk dalam dia ke tak? Time tengah tak ada apa-apa, tiba-tiba dia baca sendiri bunyi lagu tu. Bunyi lagu tu. Kita kata melekat kat dia. Baru kita tahu ngam. Semoga 30 hari Ramadan ni
kita berjaya buat lagu tu kat keluarga kita. Amin. Bapak pula dia baca-baca Lelena tu Yang tu memang ngam. Memang ngam. Hinggap. Itu lekat betul tu. Lekat betul. Dia bukan lekat tali, dia lekat. mata. Jadi berat mata. Baik, alhamdulillah. Baik, maksud dia yang penting sekali adalah suasana tu tadi. Betul. Biar solehah dalam rumah, biar Ramadan, biar kita bawa masjid masuk dalam rumah kita, barulah kita boleh ada semangat untuk baca Quran 30 juzuk. Baik. Teruskan menyumbang kepada program kita pada hari ini. Alhamdulillah jumlah sumbangan kita masih lagi setakat ni RM16,073. Teruskan menyumbang, boleh scan QR code. Baik, untuk round kedua untuk Ustaz Ashraf. Baik. Bagaimana tadi kita tanya tentang momentum untuk membaca Al-Quran supaya istiqamah. Ni Al-Quran. Yang ni momentum untuk beramal sepanjang Ramadan. Dia sudut tarawih dia. Mana yang tadi kalau kata Quran boleh buat kat rumah. Tarawih ni nak kena pergi masjid. Kadang-kadang dia tarawih ni biasanya 2 minggu pertama parking imam pun dia sapu. Parking imam pun dia sapu. 2 minggu kedua imam boleh parking sebelah mimbar kalau ikutkan punya tak ada orang tu kan. Jadi itulah kita nak macam mana nak bagi momentum beramal ni daripada awal sampai akhir Ramadan ni terjaga dan akhirnya kita dapat khairum min alfi syahr tu tadi. Insya-Allah. Baik, tafadhal Ustaz. Baik, kita nak macam ni lah cerita dia. Benda yang paling susah sebenarnya. Benda nak bagi kekal momentum tu. Sebab tu ulama menyebut istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ni benda yang khawariqul adah. Benda yang mencari adat. Benda pelik-pelik lah. Kadang-kadang kita tengok orang duk cerita kata karamah ni ayak jalan atas ayak boleh, hujan tak basah dan sebagainya. Tapi itu karamah hissi. Karamah yang kecil. Karamah yang lebih besar adalah karamah maknawi. Sebab itu bila kita tanya orang, contohlah Don, kita tanya kan, Don pada Ustaz Don, kawan. Kita tanya orang kat masjid, tuan-tuan bagi kat saya senarai nama wali Allah. Kebanyakan jawab betul. Tapi mereka akan jawab Abdul Qadir Jalani, Pak Sumi. Betul. Tapi jarang mereka sebut Imam Syafi'i wali Allah. Jarang orang sebut Imam Nawawi wali Allah. Imam Abu Hanifah wali Allah. Ataupun sahabat, kullu sahabah udul, kullu sahabat awliya. Setiap sahabat Nabi adalah wali Allah. Imam Syafi'i wali Allah, Imam Ahmad bin Hanbal wali Allah. Sebab cerita mereka yang pelik-pelik tu tenggelam dengan sebab takwa mereka. Ahmad bin Hanbal, dia tak cerita ke orang, contohlah ke rumah dia. Dia tak cerita ke orang, tapi dia pernah cerita ke anak dia. Abdullah bin Ahmad. Dia cerita dekat anak dia, kata, Abah pernah masuk dalam penjara waktu kena usung Khalifah Ma'mun, ikat dengan rantai besi, masuk dalam bilik gelap, takut. Lepas tu menangis. Menangis tengah malam bukan sebab gelap kena tangkap. Tapi sebab malam tu tak ada air, dia nak ambil wuduk, nak solat malam. Tiba-tiba dia huluk tangan, air turun, dia rasa. Ini karamah, benda pelik yang berlaku pada Ahmad bin Hanbal. Cerita ni tak masyhur berbanding cerita Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, menghafal 1 juta hadis. Sebab itu karamah lebih besar. Itu yang kita nak tengok. Sebab tu kalau boleh tu kita, orang yang beribadat macam para sahabat Nabi, mereka cari iltamisuha, cari Lailatul Qadar. Dia orang cari gila-gila ni Lailatul Qadar. Dia orang sampai khilaf berapa hari bulan. Ubay bin Ka'ab kata 27, Imam Syafi'i kata 21, yang ni kata malam bila pula, pengalaman mereka. Kan? Tapi hakikatnya kalau kita tengok ibadat sahabat Nabi, seolah-olah macam mereka tidak mengharapkan result. Tetapi mereka buat dengan sungguh-sungguh kerana kemanisan. Betul? All the best. Sehingga mereka rasa manisnya Ramadan. Sebab itu mereka kalau kita tengok, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tulang rusuk mereka jauh daripada katil mereka kerana seronok manisnya solat malam, lebih manis daripada tidur atas katil. Ini sahabat Nabi. Sebab tu bila Nabi sebut ju'ilat qurratu 'aini fis salat, Nabi kata solat ni penyejuk mata bagiku. Sampai sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, dalam syurga ada solat tak? Tanya lagi Kalau kita masuk syurga tak fikir tak mau dah solat dah. tak mau dah. Macam orang tanya, kalau Isra' Mi'raj kan ada susu kan, ada susu ada arak, nak pilih mana satu kan? Kan kalau kita nak kata contoh, kalau jawapan baik tu nampak macam susu lah, tapi hakikatnya nak try lah juga sekali noh. Dalam syurga tak ada masalah. Tak ada hukum lagi. Tak ada hukum. Tapi sahabat Nabi, dalam syurga ada solat tak? Punya kemanisan solat tu ada pada Ya, mereka. dia rasa manisnya solat, nikmat solat itu perlu ada dalam syurga bagi dia. Sebab itu kita nak tengok macam mana kita nak kekal benda itu sampai jadi manis. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebab itu orang tanya, mana satu nak mai? Semayang sampai khusyuk dulu ke ataupun khusyuk sampai rajin semayang?
Dia tak tahu macam mana kita tak tahu telur dulu ke ayam dulu. Kan? Orang tanya telur dulu ke ayam dulu. Mana satu? Tak ada jawapan. Tak ada jawapan sampai hari ni. Jadi macam tu juga. Solatlah sampai khusyuk. Dan siapa yang khusyuk, insya-Allah dia akan rasa solat tu ringan. Dia dua-dua. Jadi nak istiqamah salah satunya, ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dia kata apa? Benda paling simple, paling kecil sekali. Nak tengok Allah terima tak terima amalan kita Ramadan. Paling simple. Dia tak kata syaratnya kalau tak buat kau tak diterima amalan. Tak. Dia kata tanda, isyarat Allah terima amalan dalam bulan Ramadan. Salah satu adalah thumma atba'ahu sittatan min Syawal. Kau buat tak buat puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Sebab dia nak bagi signal kata kita ni duk rasa macam nak puasa lagi. Tak puas rasa 30 tak hari. Puas. Nah, rasa macam seronoknya ibadah puasa, itu tanda isyarat amalan kita itu diterima. Sebab tu kalau boleh lah nak istiqamah. Saya ingat saya nak tiru sikit lah tips macam mana jemaah tabligh. 40 hari. InsyaAllah tuan-tuan 40 hari tuan-tuan. Betul? 40 hari. Wa wa'adana Musa 40 lailah. Nabi Musa tahanus dengan Allah 40 malam. Quran sebut apa? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga kamu sampai umur 40. Ada isyarat-isyarat. Nabi sebut ada yang 40 waktu solat. Kemudian Nabi sebut 40 hari bersama dengan imam, dibuang sifat nifaq. Seolah-olah macam ada signal kalau kita rutinkan benda itu selama 40 ni, dia tak semestinya exactly ya, dia lebih 38, 39, 40, 41 lebih kurang lah. Kalau kita rutinkan sebanyak itu, insya-Allah dia akan jadi sebati. Mai masuk hari ke 45 tiba-tiba tak solat malam. Kita rasa macam tak kena. Itu yang kita nak. Kalau boleh tu 30 buat betul-betul daripada malam first. Sebab tu kalau saya dengan Ustaz Don ni ingat macam-macam. Kadang-kadang kita pergi ceramah, buka puasa, kelang kabut, lari sana. Satu hari kelang kabut nak buka puasa, terlupa nak doa. Buka puasa, duduk betul-betul, teliti. Betul tak? Quran kata dalam surah ayat puasa tu kan, ayyamam ma'dudat. Hari itu ditentukan. Kalaulah contoh Ustaz Abdullah, 10 Ramadan 42 Hijrah. 10 Ramadan 42 Hijrah. Pada waktu itu kita terlepas doa sebelum buka puasa. Kita duk kelang kabut, duk ralik dengan seri muka. Duk kalut dengan karipat oksigen. Time tu terlepas, kita gantilah banyak mana sekalipun, time tu takkan dapat. Tinggal tarawih malam tu, takkan dapat dah tarawih 10 Ramadan 42 Hijrah. Itu kita kena buat betul-betul. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Saya susah duduk sebelah Ustaz Don. Saya jenuh nak tarik nafas. Sebab Ustaz Don nampak dia slim. kuih. Dia nampak slim. Tu saya tengok skrin tadi. Nampak saya macam nampak penuh besar. pula dah. Kita nampak penuh pula dekat dalam skrin. Nak cari selendang lebih baru. Kita kena ada trik kot macam mana kan. Pakai bengkung ke apa ke. Okey, baik, alhamdulillah telah selesai kita punya round kedua dalam forum kita pada petang ini. Teruskan menyumbang kepada nombor akaun yang tertera di skrin anda ataupun boleh scan QR code ataupun boleh layari di www.launchgood.com/teamAYR dan sumbangan ini akan kita salurkan juga kepada CGM Cinta Gaza Malaysia, Sri Al-Huda dan juga Muslim Volunteer Malaysia untuk mereka jalankan aktiviti-aktiviti yang menjadi salah satu daripada pintu-pintu syurga anda, insya-Allah. Baik, kita teruskan ke pusingan yang ketiga. Baik, sekali lagi kita buka soalan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ada soalan yang nak tanya boleh terus komen dan nanti kita akan bacakan soalan di akhir forum ini. Baik. Macam kita jumpa dah. Mas duk gantung tang tu. Apa kita santai betul insya-Allah. Tu lagu mana? Betul ya dia kata tu. Balik rumah memang akan lupa Quran. Mas dia gantung pun boleh lupa. Orang rumah pun lupa. Allahu akbar kacau. Okey, baik. Kacau. Ini duk gerabah apa? Aku duk kata, ini duk gerabah apa? Aku duk tengok tak ada. Apa? Dia duk tanya Apa dia apa Cik Mas dia. tu? Aku pun rasa serba salah tanya lah. Dia. Mas. Mas apa duk gantung kali hak? Ingat tertinggal handphone ke apa ke?
Okey, baik, kita mulakan round ketiga kita Okey, pada petang okey. ini. Baik, insyaAllah kita kembali kepada panel pertama kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Don Daniel. Baik, bulan Ramadan ni semua orang buat tadarus. Masjid buat tadarus, Terbaik. pejabat buat tadarus. Cuma kaedah tu kita nak tahu kan. Ada yang dibuat tadarus kadang sekadar nak ada dalam kalender apa jadual program dia, ada tadarus Quran tahun ni. Ataupun ada yang join tadarus sebab nampak dapatkan belikat, dapat makan pulut kuning hujung bila khatam kan. Betul. Jadi apakah kaedah tadarus Al-Quran yang sebenarnya mengikut Baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama, dalam bab tadarus ni memang ada dia punya kaedah tadarus yang betul. Siapa tak buat lagu ni memang dia tak akan dapat. Tak dikira Memang tadarus. tak dikira. Tapi kami yang mana duduk dalam kumpulan Quran ni, kami tahu nak susah nak ajak orang dapat buat. Jadi kita kalau boleh ada longgar di mana-mana kita bagi. Tapi sebelum tu kita bagi cerita dulu. Okey. Ada orang selalu kata, apalah hampa ni semua duk nak kejak khatam dan sebagainya. Janganlah kata Nabi tak khatam. Nabi khatam dengan malaikat Jibril kot setiap kali Ramadan. Janganlah kita kata macam seolah Nabi tak khatam. Sedangkan perbuatan Nabi itu adalah sunnah bagi kita. Faham tak? Jangan marah orang kalau orang nak khatam Quran. Sebab dia macam ni, cerita dia macam ni. Bab Quran hanya orang Quran je tahu. Susah dia, lazat dia, yakin dengan dia. Jadi kita yang mana yang tak biasa bergulumang, jangan kita senang-senang habaq ke orang. Sebab bila kita tengok kami macam kami yang duduk biasa hafal Quran, bila kita tengok orang sini nak khatam Quran, kawan kita hantar mesej, tak pernah hantar mesej kat kita. Kawan sekolah kita lah, bukan yang tahfiz, sekolah biasa hantar, bila kita nak buat majlis khatam, kita rasa macam terharu. Bukan senang orang nak benda lagu tu. Jadi bila dah timbul macam-macam isu, kita bagi tahu dulu. Yang pertama, jangan kata Nabi tak khatam Quran. Kalau tidak, takkan Nabi tadarus dengan malaikat Jibril sampai khatam Quran 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Tahun yang Nabi nak wafat 2 kali. Ramadan tu 2 kali. 2 kali Nabi khatam Quran. Maknanya Nabi pederah dengan malaikat Jibril. Macam kita ambil apa yang Imam Masyrak cakap tadi lah. Kita tak samakan Nabi dengan kita, tapi nak abang kata nak tunjuk lazat tu. Dia boleh dia lagi boleh push enjin, push. Okey, jadi ada tak dalil Nabi khatam? Ada. Yang kedua, tadarus. Tadarus dia mestilah dalam bentuk ni yang betul-betul punya. Satu kumpulan orang yang sama duduk dalam majlis yang sama. Hak tu baru betul-betul dapat tadarus, dapat pahala tadarus, dapat khatam sama-sama. Kalau hang buh nama sehari hang sampai, hang esok tak mai, lusa mai, hang memang tak dapat. Kalau ikut betul-betul dia. Dapat juga. Tak, kalau ikut betul-betul dia, depa nak duduk nama dalam kumpulan tu. Kumpulan ni semua baca seorang satu habis dan sebagainya. Itu memang hak betul-betul dia. Dapat juga kan belikat. Dapat juga kan belikat, dapat juga. Tapi dengan bunga telur tu. Ya. Cuma kita sekarang ni kita nak galakkan. Jadi kita nak bagi tahu mana yang boleh lendok. Sekali lagi Ustaz Ashraf pun, sebab kami pun hadapi masalah yang sama. Jadi Ustaz Ashraf dia boleh tambah sekali lagi. Tajuk ni memang bagus. Tajuk tadarus ni bagus. Tajuk tadarus dengan khatam ni bagus. Sebab kita ni bulan dia. Kalau macam Nabi kata, kalau bulan ni tak buat, famatah. Bila lagi nak buat? Ramadan hang tak pakai tutup aurat. Bila lagi? Ramadan hang tak banyak sembahyang. Bila lagi? Ramadan tak mula baca Quran. Bila lagi? Jadi ada benda yang melibatkan motivasi, ada yang melibatkan benda hukum syariat. Apa yang kita sedang galakkan oleh semua orang buat melalui grup WhatsApp ke, bahagi ke apa, dia adalah motivasi, galakkan untuk nak bagi ada harapan pada orang. Mudah-mudahan dengan keterlibatan sekali itu akan membuahkan yang bukti dia ada. Dulu yang mana yang khatam lagu tu, sekarang mereka tu lah yang tengah duk semangat nak buat. Nampak tak barakah dia tu? Dari segi hukum memang tadarus tu kalau ikut betul-betul memang tak ada. Tak dikira lah kalau tak boleh lagu tu. Sekarang kita tak mau sembang yang tu, sebab kalau kita sembang macam tu, kita menutup semua pintu usaha. Tak baca terus lagi. Iya. Nampak tak? Okey, jadi saya skip lah benda tu boleh Maksudnya bukan saya tak mau bagi tahu benda tu, saya nak bagi tahu kata kita lebih kepada nak galak orang sebab susah nak suruh orang baca Quran ni susah.
Jadi kalau kita ada ruang-ruang yang boleh memberikan positif vibes orang baca Quran, kita galakkan. InsyaAllah di celah-celah situ ada pahala-pahala yang dapat. Wallahu a'lam. Wallahualam. Paling kurang dapat pahala satu huruf baca Quran bulan Ramadan bersama dengan Aku suka pengurus ini. Aku suka gila moderator. Biar dia. Bagi dia. Dia punya. Dia dapat pahala dekat situ kan. Dan kalau kita nak cantai lagi dia kata, malas lah macam ni kan. Habis Habis Orang luar orang jadi lembik tak baca langsung lagi. Hak selama ni buat tak dapat. Dah masalahnya Don lagi Ustaz Don. Dia macam ni Ustaz Syarul sambung sikit. dia masalahnya. Dia betul kita kena baca kitab-kitab Hilyatul Aulia, kehidupan ulama-ulama para nabi wali. Masalahnya dia baca amalan para wali. Satu kali, satu hari dua kali Orang khatam. tu wali apa pun tidak. Baru nak start tiba-tiba kena baca Quran sampai 1000 kali khatam. Relax lah. Yang tu lain, lepas tu level lain. Bacalah yang mula-mula yang kecil-kecil itu dulu. Ni pun innal ladina kafaru ulang 3 kali dah. Mengeliat dulu. Mengeliat dulu. Nak khatam tu tiga kali Ramadan. Allah. Mana kita mampu lah kan. Ya, betul. Ustaz Syarul ada nak tambah lagi? Tak ada? Dah. Cukup dah. Bab tu lebih dah. Tadarus tu saya sama ya. Betul. Tadarus tu macam Nabi lah. Nabi mula-mula baca, Nabi baca macam cakap Arab. Sebab bahasa Arab. Betul. Quran tegang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Quran ni bukan macam cakap Arab. Dia baca pelan-pelan. Mai pula warattilil Qur'ana tartila. Dia mai pula baca kena dengan lain sikit. Tak macam kaifahaluka. Mana ada orang cakap kaifahaluka anta. Ada ikhfa. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Tak ada. Quran saja. Barulah Nabi kata zayyinul Quran Nabi aswatikum. Bagi cantik suara kamu bila kamu ngaji Quran. Tu yang ustaz sebut tadi tu. Halil Masyari, Halil Musairi, Masyari. Sebab nak bagi seronok. Quran ni simple ya. Walaupun ni betul ustaz. Ada orang duk kata apalah khatam baca Quran tak faham. Ya betul. Kita tak nafikan. Baca Quran betul. Tak nafikan. Afdal faham. Afdal amal. Tak nafikan. Tapi nak bagi tahu satu ya. Orang duk kata baca Quran macam burung kakak tua. Terus terang cakap burung kakak tua itulah lebih mulia daripada tak baca Quran. Betul. Sebab dia iqra. Dia iqra baca. Baca. 1.7 billion lah umat Islam dalam dunia ni. 1.7 billion. Majoriti bukan faham bahasa Arab. Betul. Orang Mesir kalau ikut bukan orang Arab. Dia Afrika Utara. Ustaz dulu Mesir Ustaz? Tak. Ustaz mana dulu? Unimas. Oi, Sarawak lagi jauh. Seberang overseas juga. Overseas juga. Jadi bila sebutnya majoriti orang faham, orang Islam, orang Jawa, Indonesia 200 juta. Betul. Orang India, orang Bangladesh, orang Pakistan, Nigeria 90 juta orang Islam. Setuju. Majoriti tak faham Quran. Turki kau. Turki tak faham. Jadi bila baca, kita bagi tahu contoh. Kita pergi Madinah lah, kita pergi Mekah lah dengan Imam Masjidil Haram. Berapa ramai orang menangis walaupun tidak faham baca Quran. Betul? Setuju tak? Betul. Masuk ke hati tu. Sebab dia mukjizat. Silakanlah mulakanlah an-id on ban bin bun pun tak apa. Tapi naiklah grade sikit. Lama-lama baru kita tadabbur, baru faham. Betul. Tak nafikan tapi kalau tak mula dengan baca, tak ada bila lagi nak tadabbur tu. Ustaz, kami hak mana yang duk abai Quran ni Ustaz? Kalau katalah kami buka Quran nak pergi baca dengan tadabbur, satu ayat tidurlah lah. Betul. Susah. Jadi kita nak galak orang baca. Bulan Ramadan, bulan Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Maka hiduplah dengan apa cara sekalipun yang positif. Baca ke, berlagu ke, ulang ayat yang sama banyak kali ke, dia jadi zikir. Bacalah. Dan jadi hidupkan. Iya. Itu jawapannya. Baik, alhamdulillah. Itu jawapan yang sangat menarik bagi saya untuk daripada dua-dua panel ni. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dapat semangat. Sama ni mungkin ada yang fikir begitu juga. Fikir macam nak baca tak lancar kan. Baca tengok orang lain baca hebat-hebat. Ni Satu lagi. Allah ni kaya. Jangan ingat bila Allah kata pahala baca Quran hak tu ya. Yang sedap ya. Pahala yang faham ya. Pahala faham satu, pahala baca satu, pahala merangkak satu, pahala mengeja satu. Semua tu ada pahala dia. Mendengar. Pahala ikhlas satu. Dia
Masya Allah. Pahala sabak baca, pahala berusaha Betul. ada, semua. Pahala tengok Masya ada. Allah. Semua kalau tengok ada pahala. Ha. Ni duk kumat kami ni, Ha. duk bergerak lidah ni, lidah pahala, gigi pahala, Masya mulut Allah. dapat. Semua ada kebajikan di sisi Allah Taala. Dalam Ramadan lagi pula tu. Masya Allah gandakan daripada 10 sampai 700. Daripada 10 sampai 700. Ha. Mana satu huruf. Satu huruf tu jadi 700 kita baca. Iya. Mana ada orang baca satu huruf je Ustaz? Betul. Nun. Celestial. Besok- Weh, besok hang baca Al-Quran lagi hari ni? Belum. Lepas tu, Qaf. Selesai. Aku dah baca Al-Quran hari ni. Besok 2 huruf pula. Hamim. Taha. Yasin. Baik, Alhamdulillah. Baik. Okey, kita ke panel kita yang kedua, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Ashraf. Sekarang ni kita duduk zaman milenial, zaman moden ni. Dulu orang riak cara menunjuk depan orang kan. Hashtag dia apa hari ni? Sekarang ni di zaman moden ni dia riak online ni, dia hashtag ke. Dan tarawih 23 dan juzuk 2. Jadi apa komen ustaz ni zaman teknologi ni dia riak tanpa sengaja. Kadang dia tak sengaja pun dia tahu rupanya tu riak rupanya. Betul ha. Nak bagi ada connection dengan dia punya fan ke dengan apa kan, tapi dia tak sengaja kadang-kadang. Ni follow ramai kan. Dia macam ni. Pertamanya kita tak boleh nak judge orang lah. Senang cerita kita judge kita. Betul. Kita tengok kita ni nak masuk dekat Ramadan ni. Pertama, kalau kita niat betul-betul nak tunjuk benda baik untuk orang ikut. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ada orang sedekah terang-terang. Abu Bakar ijtihad, habis semua harta. Adakah dia tidak ikhlas? Ada sahabat Nabi tunjuk bila Nabi tanya siapa nak berjihad, dia angkat tangan. Sebab dalam jiwa mereka tidak ada sekelumit pun tidak ikhlas. Maka kita boleh buat amal kebaikan kalau nak tunjuk dekat orang untuk orang tiru, tidak ada masalah. Itu hukum. Kita pun faham dah tu. Dan kalau dia niat tak betul, maka Allah Taala dah. dia dengan Allah Ta'ala. Cumanya sekarang ni zaman media sosial lah. Ada amalan yang kadang-kadang dia lebih baik disembunyikan. Sebab itu Nabi saya sebut tadi tu. Macam cakap tadi solat sunat, qabliyah, ba'diyah, semayang dekat rumah. Bila Nabi masuk Ramadan, Nabi datang, Nabi keluar, jom kita solat malam. Dalam bulan Ramadan. Baru sahabat ikut dan seronok. Nabi semayang jemaah ramai-ramai. Semayang sunat. Padahal Nabi suka duduk dorang-dorang seorang-seorang. Dekat ruang Nabi sempit, Nabi akan berdoa seorang-seorang. Itu cara Nabi. Dan kalau kita tengoklah, zaman hari ni ada sunnah, saya ingat sunnah ni pun jadi besar dah. Sunnah apa? Sunnah untuk kita simpan amalan kita untuk Allah. Sebab dah nampak ramai sangat duk cerita ke orang dah. Kan? Dia ada zaman orang tak bagi tahu, jadi kita kena bagi tahu. Supaya orang dapat, macam ni lah semayang, macam ni lah buat macam ni. Tapi sekarang ni mungkin ada ketikanya juga ada part-part tertentu kita simpan bekalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lagi macam mana Ali bin Hussein, iaitu Ali Zainal Abidin bin Hussein, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ya, cicit Nabi ya? Cicit Nabi. Dia ni diketahui bahawa ketika saat mengebumikan jenazah dia, waktu mandi jenazah, ada kesan hitam di mata dan di belakang badan. Hitam di mata dan di belakang badan. Orang tak tahu sebab apa. Tapi bila dia dah meninggal, orang terdekat sebahagian mengetahui kesan hitam menangis. Menangis sampai hitam tu. Sampai hitam. Dan dikatakan bahawa isterinya sendiri pun tak tahu malam-malam dia bangun. Dan ada di belakang badannya kesan hitam, dia suka angkat barang. Dia angkat barang ni, dia suka lepas daripada waktu isyak, dia suka pergi rumah orang miskin, dia bagi bekalan makanan. Dia ada khadam, dia ada orang gaji, tapi dia suka buat kerja sendiri kadang-kadang. Dia bagi. Sehinggalah dia meninggal, baru orang tahu bahawa bekalan terputus. Orang yang memberi itu sudah meninggal dunia. Ini nak menunjukkan bahawa ada benda yang Allah spesialkan untuk manusia sebegitu rupa. Iaitu manusia yang mungkin innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ada orang jamu orang makan, tidak mengharap orang ucap terima kasih dan tidak mengharapkan orang nak kata apa-apa. Dia harapkan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua boleh, tapi kita kena berhati-hatilah.
dengan apa yang kita persembahkan pada orang. Kita lebih tahulah apa. Kita lebih tahu. Dan kita nak tengok orang tak payah duk judge orang pula. Kan? Kita bukan tahu. Ni riak dia kata ni. Riak. Sebab riak ni tak faham benda ni benda halus. Betul. Hati kan. Dia macam semut hitam atas batu hitam di malam yang gelap, nak kata punya tak nampak. Tambah pakai cuma hitam pula lagi. Spek mata hitam, baju hitam, sokong hitam. Nasib baik baju kelabu kan, contoh kan. Dia ni boleh masuk talbis iblis. Dia boleh masuk, dia boleh masuk. Sebab itulah ada saranan ulama dilarang. Sebahagian ulama mengatakan bukan dilarang maksudnya haram. Dia kata kalau boleh kamu pada pagi waktu puasa sapulah minyak zaitun, zait, hitamkanlah rambut kamu, kemaskanlah pakaian kamu. Sebab apa? Tak nak bagi nampak kata kamu terlalu lemah kononnya semalam kamu solat malam. Sampai begitu saranan ulama. Sampai nak bagi tahu, nak elak takut-takut nanti bila kita nampak lemah orang tanya pasal apa? Semalam penat. Tengok YouTube kan contoh semalam penat. Kita apa? Tahajud. Sampai disuruh untuk nampak cantik. Sebab mereka tahu syaitan ni dia boleh masuk melalui banyak lorong, lorong A, lorong B. Macam-macam lorong dia boleh masuk. Dia kadang-kadang dia cucuk lorong untuk buat maksiat, kadang-kadang dia cucuk lorong untuk hilangkan keikhlasan. Jadi kita tengok kat mana yang kita boleh buat insya-Allah. Kadang-kadang dia lah betul syaitannya mainan tu kan, bila pergi pagi kerja mata bengkak. Orang tanya kenapa mata bengkak ni? Allah malam tadi tarawih. Imam baca apa 10 juzuk satu malam dia kata. 36 rakaat. 36 rakaat. Dahsyat kan. Jadi dalam hati tu dia akan rasa sikit rasa macam bagus juga aku ni. Itu yang bahaya tu kan Ustaz. Sebab tu orang istiqamah. Kalau orang tu istiqamah, orang cakap dekat dia puji pun dia tak makan. Dia rasa macam apa? Tak ada apa. Esok aku buat memang aku tak tahu nak buat, aku nak rasa heran apa. Tu yang kita kena istiqamah, insya-Allah dia akan hapus dia sikit. Tapi dia juga yang guna alasan. Nanti jadi riak, jadi dia tak buat terus. Ini satu hal juga ni. Itulah riak sebahagian ulama. Itulah riak. Itu riak tu kan. Meninggalkan satu perbuatan kerana takut dianggap riak oleh manusia, itu riak. Sebab dia tinggal kerana manusia. Orang kata dia riak padahal dia riak dia kan. Baik. Jelas pada kita sekarang. Jadi kita ni yang penting nak menjaga Ramadan kita ni. Jangan jadi imposter, kita punya tajuk asal ni. Imposter among us. Jangan kita ada riak dalam hati kita. Jaga kualiti Ramadan kita. Jaga tarawih kita. Jaga puasa kita. Baik. InsyaAllah teruskan menyumbang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan sumbangan tuan-tuan ini akan disalurkan kepada CGM Cinta Gaza Malaysia, Sri Al-Huda dan juga Muslim Volunteer Malaysia. Kaedah menyumbang adalah tuan-tuan boleh scan QR code yang ada di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni, ataupun terus bank in ke account number yang tertera di skrin iaitu 5622094031. Baik, kita dah habis 3 round kita. Dah TKO belum Ustaz ni? Belum TKO lagi ni. Kita ada soalan daripada tu di sana soalan kita ada soalan daripada Imam Muda. Ke sebab dia datang lambat tadi kita bagi soalan kat dia lebih sikit. Tadi saya dah jawab dah tadi. Ada 2-3 soalan sebelum masuk. Lambat tadi sebab jawab soalan. Pandai dia cover tu Ustaz Dan. Cover baik punya. Baik. Ni soalan pertama ni saya rasa cantik untuk Ustaz Don ni. Baik. Soalan daripada penonton kita iaitu yang pertama. Macam mana kita nak sentiasa ingat dengan tujuan hidup untuk mengejar redha Allah dan cinta Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan bulan-bulan lain. Macam mana nak sentiasa ingat tujuan hidup kita ni nak kejar redha Allah dan cinta Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Soalannya kena pergi dengan soalan dulu. Pasal apa kita lupa? Pasal apa lupa tu kan? Pasal apa kita lupa dengan tujuan hidup kita? Sebab bila kita jawab sebab apa kita lupa, itulah kita akan dapat jawapan kita untuk macam mana cara kita nak ingat. Pertama, lupa sebab kita manusia. Memang kita manusia, kita akan kerap lupa. Face mask pun lupa tak tahu mana. Tak manusia. Jadi memang lupa. Lupa. Dan lupa ni dia bukan satu aib, jangan silap tau. Sebab saya bila belajar hadis dan sebagainya, dulu bagi kita macam kan kalau kita macam kita ni harap bila tua nanti kita tak nyanyuk lah apa semua kan. Kita rasa macam nyanyuk tu macam satu benda yang macam tak best kan. Tapi bagi ulama hadis, kalau ada perawi-perawi yang nyanyuk, dia just bagi tahu kata nyanyuk ya, dia bukan satu benda yang aib. Nyanyuk ni bukan satu benda yang aib. Natural kan? Dia natural, benda dah sampai. Nak buat macam mana? Kena kat kawan ni hari ni.
esok orang lain. Faham tak? Dia bukan satu benda yang aib lah bagi kita. Kita kena perbetul benda tu lah. Sama juga macam kita terlupa. Lupa ni dia boleh bawa bergaduh. Macam kita suami isteri lah cari barang letak tak mana tak jumpa. Memang boleh bergaduh. Tapi dia bukan benda aib. Lupa ni dia bukan benda aib. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita lupa, sebab dia apa? Disebabkan oleh kita terlalu sibuk. Sehingga kita terlupa kata ada benda yang kita kena buat. Andai itulah kita punya yang kata, macam mana cara saya nak ingat tugas saya sebagai khalifah apa? Kita kerja, kita lupa. Okay? So bila kita kerja, kita lupa, maka kerja kita tadi tu kita kena bagi jadi dia sebagai salah satu benda yang membuatkan dia jadi ibadah untuk kita. Dia mai kembali kepada niat kita. Dia mai kembali kepada tujuan kita bekerja. Apa tujuan kita bekerja? Kita bekerja adalah untuk ada kemudahan supaya kita boleh beribadah pada Allah Ta'ala. Rumah kita ada yang selesa, kita ada rumah, tak usah kita selesa, kita ada rumah, senang untuk macam kita nak buat macam Imam Muda kata, ada ruang untuk solat, ada boleh kejut bangun. Kan? Kalau kita tak ada rumah, macam mana kita nak semayang, tak mana nak bangun, tak mana dia jadi kacau. Dia jadi kacau untuk isteri kita, aurat dia dan sebagainya. Jaga aurat kan salah satu ibadah, kewajipan. Kita kena jaga aurat isteri kita dan sebagainya. So tujuan kita kerja tadi tu, kita kena betul balik niat kita. Memang kita kerja untuk benda tu, maka kita fokus kerja betul-betul. Jangan kita duk pergi ambil duit tak betul, duit Arab. Benda tu lah yang akan bagi kita leka. Kita tak semayang masa kita kerja dan sebagainya. Pergi kerja untuk nak bagi dapat tutup aurat semua, tapi pergi tinggal benda utama, semayang dan sebagainya. Nampak Itu dia punya ni. Tu tanya lagi sekali, apa sebab kita lupa? Kalau kita lupa dengan sebab kita ada isteri dengan anak, memang dalam Al-Quran sebut isteri dengan anak ni dia boleh jadi seteru kita. Aduhul lakum, dia boleh jadi musuh kita. Isteri dengan anak kita. Dalam Al-Quran banyak cerita. Contohnya macam anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada lagi yang lain-lain. Tapi hak seorang tu dia tak ikut, dia lawan Nabi Nuh dalam surah Hud. Ketika mana ayah dia kata irkam ma'ana wala takum ma'al jangan kamu duduk dengan orang-orang lain. Dia kata sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Aku tak mau naik dengan hang ayah, aku nak berenang pergi kat sana. Dia lawan ayah dia. Dia jadi seteru ayah dia, jadi musuh. Kemudian isteri pula Nabi Lut, isteri Nabi Lut, imra'ata Lut wa imra'ata Nuh. Kemudian siapa lagi yang seteru lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendek cerita dia tak apa, dah tak ingat dah nak bagi contoh banyak. Pendek katanya, memang dalam Al-Quran dalil dia ada menunjukkan kata anak dengan isteri ada yang biasa jadi seteru kita. Jadi disebabkan mereka kita ada lalai, itu standard perbetul balik. Kenapa kita ada isteri? Kenapa kita ada anak? Kena recap balik apa tujuan dia. Baru kita boleh dapat daripada apa yang saya cakap. Sebab tu tadi ingat tak Imam Muda sebut Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Nabi sendiri dalam rumah Nabi duduk, Nabi munajat sendiri dan sebagainya. Itu istilah moden kita panggil muhasabah. Berdoa dalam bentuk muhasabah. Ya Allah, aku menikah ni sebab apa? Aku macam kami yang mana yang duduk ni, rezeki kami Allah bagi. Bila kita tengok orang, bila kita jumpa orang, kita sendiri dapat muhasabah. Kita jumpa tok-tok guru alim kan, kita tengok gaya hidup dia, kita sendiri dapat muhasabah dari kita, rezeki kami. Dan kita semua pun nak bagi tahu kat semua orang juga, kata kita kena ada momen muhasabah. Setiap hari, tak kira masa, boleh muhasabah. Dengan cara muhasabah ni dia akan kembali balik kita kepada landasan kita yang betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena muhasabah. Nak dapat muhasabah kena jawab balik soalan tadi. Pasal apa kita lupa? Apa yang bagi kita lupa sangat? Duit, harta. Duit dengan harta yang bagi kita lupa ni, kita kena ingat. Kita cari depa ni, Allah sebut dalam Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami bagi dekat kamu, apa kita ada ni Allah bagi. Dan Allah boleh tarik balik. Orang tak percaya orang. Dulu kan ingat tak masa kita pergi kat universiti kan, kita selalu macam bagi tahu je, ingat semua benda Allah tentu. Hampa usaha macam mana pun kalau Allah kata tak edit tak ramai orang senang faham.
Dia kata, ada aja kawan saya yang tak belajar apa boleh dapat, yang belajar apa tak dapat, ada yang tak semayang boleh dapat kan. Lah ni ada perkara yang jelas depan mata yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Apa dia? Tahun lepas, siapa yang tak mau semayang tarawih? Semua teringin nak semayang tarawih. Allah kata tak boleh, hampa semayang kat rumah. Boleh buat? Tak boleh lawan. Walaupun kita ada daya upaya, Allah kata tak boleh juga. Berapa ramai teringin nak pergi masjid, nak ketuk pintu masjid. Allah kata tak boleh, tak masuk kita. Walaupun hang ada kudrat dan sebagainya. Hak ni bukti depan mata. Setiap benda mesti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda jadi apa kata dia? Masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak pasti berlaku, yang mana Allah tak mau tak akan berlaku. Sebab tu kita nak bagi tahu dekat semua orang, muhasabah diri kita. Sebab apa saja benda yang berlaku mesti dengan kehendak Allah. Mesti nak didik dan nak tarbiyah kita. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang akan mengajak adab pada kita. Dia akan latih kita untuk tawaduk. Dia akan latih kita untuk rendah diri. Dia akan latih kita. Jadi kehidupan kita seharian tak pernah lekang daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita muhasabah balik, insya-Allah dia akan patah balik kita lagu tu. Jangan ingat bila saya cakap ni saya tak mau tahu. Dah. Saya pun ni belajar daripada ayahanda kita, Datuk Fadilah Kamsah. Bila dia cerita, dia kata ada seorang ustaz tu. Masa zaman ni belajar lo, orang lain mengajak, orang dengar, tapi habis lagu tu. Tapi pasal apa bila ada satu orang ustaz ni dia mengajak, lekat kata Datuk Fadilah Kamsah. Jadi mereka pergi ramai-ramai pergi jumpa ustaz ni. Dia tanya, ustaz, kami nak tanya, pasal apa ustaz ajak kami boleh lekat, boleh ingat, orang lain kami tak boleh. Ustaz tu bagi tahu, kata saya ada amalan saya. Dia kata apa? Amalan saya ialah setiap kali saya habis kuliah ke apa, saya akan doa dekat Allah supaya Allah fahamkan orang dan Allah tutup aib saya. Jadi kita tengok, setiap kali itu lepas kuliah pun boleh muhasabah diri. Saat ni kami nak balik bawa kita muhasabah balik. Aku cakap tu aku dah bersedia dah nak buat macam mana. Dia akan jadi macam tu. Jadi point dia nak sentiasa dapat balik tujuan hidup kita dan nak cinta Allah dan Rasul, mesti kena sentiasa muhasabah diri. Patah balik, fikir balik apa benda yang menyebabkan kita lupa. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Don. Dia punya keyword dia adalah muhasabah. Saya teringat apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iaitu hisaplah diri kamu sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu soalan kedua. Tak boleh. Soalan kedua ni Ustaz Ashraf kena jawab rasanya. Suami yang bekerja. Baik, saya suami yang bekerja. Camna, bahasa dia. Camna ni kalau orang Dewan Bahasa tengok ni marah dah ni. Camna nak pastikan bulan Ramadan ni bulan bermakna bagi keluarga saya. Mohon tips sebagai seorang suami dan ayah Encik Hamidi. Baik Encik Hamidi. Okey. Baik Encik Hamidi. Ayah. Dia didik anak ni mak ke ayah? Jadi ayah ni mak ke ayah? Yang jadi ayah yang didik anak. Yang didik selalunya mak lah, kebanyakan masa di rumah. Tapi dalam Quran Luqman Nul Hakim, dia mak ke bapa? Bapa. Cerita pasal doa didik semayang Nabi Ibrahim. Bapa ke mak? Bapa. Mak. Cerita pasal dua orang anak yang mana watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima. Cerita tentang ada orang terima, Allah terima anak pertama, anak kedua tak terima, dia punya korban. Yang didiknya siapa? Nabi Adam AS. Cerita Nabi Nuh, ayah. Ayah. Jadi banyak. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Jadi saya nak cerita sini sebenarnya banyak ayat Quran cerita didik anak ni bapa kena jaga. Tugas ayah sebenarnya. Ayah. Besar tugas ayah. Mak dia tugas dia lah, tapi bapa tak boleh lepas. Jadi kita nak jadi bapa yang baik. Dan saya tadi saja cari tengok. Saya duk teringat ada satu ayat Quran surah Ar-Ra'd. Dia sebut dalam banyak-banyak nikmat. Dia kata apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Allah mengiklan pula dah. Dia sebut tentang syurga adnin. Syurga adnin ni apa dia? Syurga adnin syurga yang diberikan kepada apa? Orang yang buat baik yang memasukinya bersama-sama dengan abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia akan masuk syurga dengan bapa dia. Bapa, tok wan dan ke atas. Anak-anak dia, pasangan-pasangan dia. Bermaksud salah satu nikmat syurga yang orang duk cerita.
Biasa orang cerita nikmat syurga ni, orang cerita, kalau ustaz nikmat syurga apa yang ustaz selalu nampak? Bidadari. Tahu dah, tak payah cerita. Kan? Bidadari ya. Okey. Ustaz Don, tak payah cerita sama juga, tak cerita sama juga. Dia ada nikmat. Dia kata minum air sungai, nikmat. Apa lagi? Makan, tempat yang cantik, permaidani, mahligai, macam-macam. Tapi ada satu nikmat yang Allah sebut dalam syurga, nikmat masuk syurga dengan family. Kan Ustaz Don dapat anak. Alhamdulillah, barakallahu fil mahub. Anak yang keempat. Anak 4. Okay, isteri 4. Isteri pertama. Anak 4. Anak yang keempat, Ustaz. 3 orang anak kita jumpa dalam syurga, seorang tak nampak. Na'udzubillah. Kita takkan boleh. Seorang mengkelan. Kita pergi RNR, kita masuk stesen Petronas, dia hilang seminit ni. Risau tu. Dia hilang seminit ya. Contohnya, mana ni? Nak kata bapa, mak jaga anak tak ada apa, bapa jaga anak ada saja nak terlekat mulut. Kita pun tak tahu siapa ini karamah. Kan? Dia jadi macam-macam. Kelang kabut kan, dia jadi cuak. Seminit dia pun. Kalau tak jumpa dalam syurga. Sebab tu kita nak masuk syurga sekali dengan family. Tu orang tua-tua dulu kadang-kadang buat kenduri family dia tak makan pun tak apa. Dah kaki gaut, kecil mana darah tinggi. Dia tak makan tak apa, tapi apa dia kata? Sonok tengok muka anak cucu. Nikmat tu kita mungkin tak rasa lagi, tapi dalam syurga nanti nikmat tu sangat besar. Jadi apa peranan ayah? Saya nak sebut satu benda, ayat tentang puasa ni, kita masuk Ramadan ni. Dia selai ya, betul tak? 183 surah Baqarah, 187. Selai ya. Yang belakang-belakang tu tak cerita banyak sangat tentang puasa. Ada kafarah lah syahran mutatabi'ain. Ada cerita ini nazartu lirrahmani sauma. Maryam berpuasa tu bukan puasa makan, tu puasa cakap. Tapi sehelai sahaja jadi rukun Islam yang mula 183 tu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai muka surat belakang tu. Uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum. Okey. Dalam sehelai tu ada satu statement Tuhan yang ulang 2 kali. Siapa duduk live tu dia boleh tengok lah. Dia ulang 2 kali. Ingat tak lagi Ustaz Dan? Ada satu statement dia ulang 2 kali. Bukan statement Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bukan statement doa wa idza sa'alaka ibadi. Ada satu ayat dia ulang 2 kali. Perasan tak? Ayat apa? 85. Dia ulang 2 kali. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin. Siapa sakit, siapa musafir, ganti hari lain. Ulama bincang. Awak ayat tu ulang 2 kali. Awak tak cerita pasal Quran 2 kali. Awak tak cerita pasal doa 2 kali. Tapi dia ulang 2 kali ayat tu. Siapa sakit, siapa musafir, ganti hari yang lain. Sebenarnya Allah nak tunjuk rahmah dan kasih sayang Allah. Yang tu yang kena ada. Macam mak kita lah. Mak kita kan kadang-kadang dia suruh. Mak, dia kata, Don tak boleh sebut sebab Don ramai sangat kan. Don tu Don Dona kan. Daniel kena puasa. Ni waktu kecil dululah. Daniel kena puasa. Daniel tak larat, Daniel boleh buka. Daniel sakit, Daniel boleh buka. Kan? Dia nak suruh kita puasa. Tapi dalam masa yang sama, kalau sakit, kan, tak apa. Puasa separuh hari. Tu kadang-kadang kita dah besar pun kadang kita puasa separuh hari sebab dia teringat nasihat mak kita dulu. Dia teringat sampai ketua kan. Tapi sebenarnya nak bagi tahu Allah nak ulang 2 kali dalam ayat yang sehelai tersebut untuk manusia masuk bulan Ramadan ada sifat kasih sayang. Sayang kita masuk dalam Ramadan, kita makin panas baran dengan anak kita. Sebab tu kita nak buang benda tu. Kita makin marah-marah, kita makin cakap tengking-tengking, merendah-rendahkan orang. Sebab tu masuk Ramadan sebenarnya dia nak ajak kita ada sifat kasih dan sayang. Sebab tu pada anak-anak kita, time ni lah kita nak spend waktu kita salat bersama-sama nak buka puasa sekali ke, ataupun kita nak bagi kepadanya inilah didikan Quran. Abah tak pandai sangat, ayah saya ni tak berapa pandai sangat Quran. Kita orang Tanjung, Ustaz Don duduk seberang boleh. Mak saya orang Kedah dia baca Quran okey. Sebab dia selalu marhaban qasidah, dia terkesan. Orang Johor lagi okey. Salah satu sekolah yang bagus untuk pendidikan agama peringkat ibtidaiyah Johor. Kalah kami ni. Saya belah Tanjung Pinang ni, nala reka punya ni, angkat tangan yang mamu sempoi punya kan. Mana nak ada punya.
Ayah saya dulu nak kata gila pula kan. Bukan gila. Ayah kita dulu mantan Tanjung. Boria Sungai Pinang. Mana nak mengaji? Dululah. Boleh. Tapi sekali dia dapat. Dia dapat Dia tak saja. tinggal. Dia tak tinggal. Tapi nak cerita dulu tak boleh. Dia bukan reti mengajak kita mengaji Quran. Dia tak reti. Kita mengaji dulu baru dia boleh. Tapi hari ni tengok dia lagi rajin mengaji pada kita. Cuma kita nampak kesungguhan dia. Dia tengok daripada seorang imam tarawih. Ni sejarah ni, Masjid Negeri Pulau Pinang, Syekh Abdul Rahman Paduka. Maulana tu. Dia tak, ayah kita tak reti, dia kata awak dia baca tu baca muqaddam ke baca Quran kata. Sebab dengar macam baca Quran, muqaddam dengan Quran sama ya. Tapi dia dengar muqaddam tu muqaddam. Ni dengar macam dia baca tak baca qul Allah tak baca. Ayah kata abah teringin hang jadi macam dia. Yang tu ya. Sebab tu bukan main-main kita pun dulu orang nak lantik imam tu, kita lantik imam yang terbaik sembahyang tarawih. Semayang ni dia kena tengok jenis. Kalau semayang jenazah, yang paling bagus jadi imam bukan orang paling sedap baca Quran. Yang paling bagus doa. Tapi kalau semayang tarawih, kalau tidak Umar tak lantik lah Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari baca paling sedap. Jadi kita kena ada suasana tu. Buat dalam rumah insya-Allah jadi ayah yang terbaik. Kita buat walaupun kita bukan mengaji agama. Ayah saya bukan mengaji agama tapi dia buat yang terbaik untuk anak-anak dia. Kita tak berhenti. Doa kat dia dunia akhirat insya-Allah. Kita doakan semoga dia. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ashraf atas jawapan yang begitu mantap tadi. Saya rasa hari ini kita semua dapat pencerahan yang agak clear bagaimana kita nak hidup ke Ramadan ni. Jadi biar kita hari ini tanam semangat macam Ustaz Don jawab tadi. Kita tanam semangat biar Ramadan kali ni azam kita nak jadi Ramadan paling baik. Kita nak kejar khairum min alfi syahr tadi. Dan kita jangan jadi imposter among us. Orang puasa kita puasa tapi kita tak tahu apa makna Ramadan dan bagaimana untuk menghidupkan Ramadan Betul. kita pada tahun ini. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dengan tamatnya soal jawab daripada penonton sebentar tadi, maka tamatlah forum kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh terus menyumbang ke akaun bank yang tertera di skrin di bawah tuan-tuan, dan juga ataupun boleh scan QR code ataupun boleh layari www.launchgood.com/teamAYR. Semoga dengan usaha dan penyertaan kita hari ini, tuan-tuan bersama dengan kita pada hari ini, ada manfaat yang kita perolehi untuk kita sama-sama menghidupkan Ramadan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian jangan berhenti di setakat ini, kita ada slot lagi lepas ni. Tuan-tuan boleh terus kekal bersama dengan kita. Insya-Allah kita ada slot yang lebih menarik menunggu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita yang bersama dengan kita pada petang ini, iaitu yang pertama Ustaz Don Daniel, terima kasih Ustaz. Dan juga Ustaz Ashraf yang datang daripada jauh 2 marhalah tadi. Kita ucap terima kasih Ustaz sudi datang. Selamat balik lagi. Selamat balik lagi insya-Allah. Semoga sempat sampai sebelum maghrib insya-Allah. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.